Panas ya, panas. Hari ni walaupun hujan, tapi panas dia lain macam. Tak tahu kenapa. Maybe video ni panas kot. Topik yang kita nak bincangkan pun memang panas. Serius. So, pagi tadi aku buka lah WhatsApp aku check dekat dalam grup-grup apa semua. So, ada satu grup ni, dalam ni YouTuber Malaysia. Dalam perbualan tu, ada seorang ni dia tanya, betul ke prank cake tu kan? Macam-macam lah yang diorang bincangkan. So aku pun tertanya-tanya prank cake, tapi benda tu macam aku tak ambil pot sangat lah. Tiba-tiba bila aku buka IG, lepas tu aku nampak Cik Tun post berkenaan dengan prank cake ni. Lepas tu aku terus cari kat Google dan aku jumpa video tu viral dekat TikTok rupanya. Dan owner dia sendiri yang post video tu. So dalam video tu tujuan dia adalah untuk menguji kesabaran orang lah. Jadi apa prank yang dibuat, dia pergi bawa kek, pergi jalan-jalan kat taman cari orang, lepas tu dia tepek kek kat muka kan. Lepas tu dia tanya apa pendapat. Lepas tu dia ceritalah tujuan dia adalah untuk menguji kesabaran orang. So itulah tujuan dia. Kesabaran orang Aku tak tahulah korang dah tengok ke belum video tu. Tapi kalau korang belum tengok, jom kita layan dulu kejap. Hai guys, jemaah sakit-sakit. Apalah buat macam ni. Habis pek saya ni. Macam mana lah saya nak tengok, dalam mata tak nampak. Saya semua, ini adalah surprise mata-mata, tak ada kaitan apa. Ini hanya nak menguji kesabaran akak menjaga anak-anak dia. So kita tengok apa reaksi akak. Macam mana kak? Tak maaf kak, sangat-sangat kak. Tak patut kot. Tak patut. Kenapa nak buat saya? Kenapa nak buat saya? Saya tengah bawa anak saya tau. Jadi saya nak menguji kesabaran akak membawa anak. So alhamdulillah akak tak menyerang saya, akak cuma meninggikan suara. Saya minta maaf kak, daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Maafkan saya kak. Tak apalah, ni kenapa jadi macam ni, macam mana ni? Tapi apa tujuan korang buat macam ni? Ini adalah untuk menguji kesabaran akak untuk menjaga, membesarkan anak yang macam ni kan. Saya dah cukup bersabar dah membesarkan dia dalam keadaan macam ni. So bila orang buat macam ni, apa perasaan akak kak? Marah. Marah Saya Tapi marah. akak marah lagi ke kat saya? Tak, apa sebenarnya ni untuk apa? Ini adalah untuk projek saya ada projek untuk nak prank orang, untuk menguji kesabaran. Dan kita nak tengok orang di sekeliling adalah care tak pasal akak, itu saja kak. Okey. Okey, tak apa. Saya, tak apa. Tak apa. InsyaAllah semua okey, okey? Semua okey, okey? Akak okey Anak okey kak? Alhamdulillah. Okey. Tengok, alhamdulillah dia sihat. Alhamdulillah. Terima kasih kak. Akak makan saya betul ni? Okey, tak apa. InsyaAllah. Apa yang projek korang, semoga korang berjaya ya. Amin. Sebab benda-benda ni korang kena bersabar sangat. Amin. Terima kasih kak. Okey. Kami semua daripada tim kami minta maaf dari akak makan kami semua. Untuk amal orang yang hebat akak. Akak adalah insan yang Tak apa. InsyaAllah. InsyaAllah saya boleh bersabar setakat ini sebab dugaan yang dulu lagi dahsyat. Ya. Okey, ambil gambar satu. 3 orang. Apa pendapat korang tentang that video? Pendapat aku lah, kalau kita tengok teliti daripada video tu, akak tu pun kalau kita tengok, dia bawa seorang anak yang OKU ataupun maybe kurang sihat ke, tak tahulah kan, jalan-jalan dekat taman. Selalunya orang bila jalan-jalan dekat taman ni untuk ambil angin, untuk hilangkan stres, untuk release. Jadi dia bawa lah anak dia jalan-jalan kat taman kan. Sekali tengah lepak-lepak kena kek dekat muka. Apa yang membuatkan aku lagi tersentuh bila akak tu cakap dia dah biasa bersabar dengan besarkan anak dia, kena pula kek macam tu, jadi dia boleh terima. Tapi kalau kita dapat tengok daripada reaksi muka akak tu, dia memang betul-betul kecewa dan tak ada satu pun perkataan yang kita dengar daripada akak tu macam mencarut ke, marah budak ni ke, apa yang akak tu tanya kenapa buat macam ni apa semua kan. Sejujurnya bagi aku, tindakan yang macam ni adalah tindakan yang sangat-sangat salah. Satu, dia tak menghormati orang. Kedua, dia mengaibkan orang. Ketiga, dia membazir kek. Keempat, dia ajar budak-budak untuk tengok apa yang dibuat. Tapi yang pastinya apa yang aku nampak, tujuan dia adalah untuk viral lah, untuk popular, untuk mendapatkan attention. Aku tak kenal dia ni dan aku pun tak pernah follow ataupun tak pernah dengar nama dia dekat dalam social media.
Maybe adalah orang yang dah tengok dia ke, yang kenal dia ke apa ke semua, sebab kat TikTok dia rupanya 300,000 followers. Tapi bila aku tengok konten-konten dia, kebanyakannya konten-konten dia bagus, banyak bantu orang apa semua, tapi tak tahu kenapa dalam konten tu maybe tujuan dia nak menguji kesabaran orang, tapi masalahnya orang yang tengok tu pula hilang sabar. Dan aku rasa sepatutnya kalau budak ni betul-betul nak uji kesabaran, dia pergi gym, orang tengah workout tu kan, orang badan sadar tu, bawa kek, tepek kat muka, time tu baru best nak tengok kesabaran orang macam mana. Itu baru betul. Bagi aku memang betul-betul tak kena dan langsung tak hormat orang. Dan dia pula rasa macam bangga buat konten macam tu, dan bagi aku ini adalah salah satu cara yang paling salah untuk mendapat populariti ataupun untuk mendapat attention. Tapi kalau ikut hakikatnya, dia berjayalah mendapat attention. Orang yang tak kenal jadi kenal. Maybe antara korang yang terfollow dia ke ataupun yang belum follow tiba-tiba follow dia kan. Itulah tujuan dia yang dia nak. Dia nak dapatkan viewer, dia nak dapatkan nama, dia nak dapatkan, oh baguslah budak ni buat konten, rupanya adalah untuk menguji kesabaran orang. Tapi bagi akulah, pendapat aku sejujurnya memang salah lah macam ni. Dan kalau kita dapat tengok dekat komen-komen dekat TikTok pun, memang semua bantai dia. Tak ada satu pun komen yang aku rasa positif. Dekat Instagram lagi lah macam-macam. Apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada kisah ni ataupun kejadian ni adalah, pada korang yang terdetik ataupun nak menjadi content creator ataupun nak jadi influencer sekalipun, memang susah sebenarnya untuk kita dikenali. Lagi-lagi sekarang ni, tahun 2022 ni, orang yang baru nak jadi influencer, walaupun hakikatnya nak jadi influencer ataupun content creator ni mudah je. Korang ada phone ataupun korang ada kamera, korang boleh record video, korang boleh buat konten yang bermanfaat ataupun apa-apa konten. Secara tak langsung orang akan kenal korang, dan kalau viewer rasa video korang bermanfaat untuk orang lain, automatik diorang akan share, dan orang yang tak kenal korang pun automatik akan jadi follower korang. Tapi dengan cara yang betul lah, bukan cara yang macam ni. Dia ada dua, populariti, iaitu dari segi kau nak pilih jadi popular disebabkan kebaikan ataupun disebabkan keburukan. Sebenarnya dah banyak lah benda-benda yang macam ni berlaku. Macam sebelum ni ada kes prank tarik tudung orang, lepas tu prank, aku tak ingat lah, tapi banyak lah konten-konten yang orang cakap merapu. Tujuan dia konon-kononnya nak bagi kesedaran kepada masyarakat, tapi bagi aku memang betul-betul salah, sebab dia menjadi contoh yang tak baik. Maybe pada orang yang boleh berfikir dengan baik, yes, tapi kalau orang yang tak boleh berfikir dengan baik, dia akan menjadi contoh. Orang-orang ni pula yang baru nak jadi influencer, dia nampak satu peluang sebenarnya. Okey, untuk orang kenal aku kena buat something yang buruk, lepas tu aku boleh minta maaf dan netizen maafkan, dan orang dah kenal aku, orang pun dah follow aku. Itu adalah antara minda ataupun mindset yang salah lah bagi aku. Selalunya orang yang buat kes-kes macam ni memang dia dah malu ataupun dia tutup IG dia, buat private ke, ataupun dia off comment. Tapi kalau kita tengok dekat IG dia open je komen. Dekat TikTok pun dia tak turunkan lagi dia punya video, dia biar je orang komen, orang berbual. Jadi kat situ kita boleh nampak sebenarnya dia nak attention, dan dia nak followers, dan juga dia nak viewers. Aku tak tahulah korang nak support ataupun tak, itu terpulang pada korang boleh menilai sendiri. Tapi bagi aku, sejujurnya aku tak nak konten-konten yang macam ni ada pada minda aku ataupun pada minda anak-anak aku ataupun generasi akan datang. Percayalah, tak mustahil 2-3 hari lagi tiba-tiba ada satu video ataupun pengakuan, rupa-rupanya ini adalah plan semata-mata dengan alasan nak tengok reaksi netizen pula. So benda tu boleh je nak twist kan. Wallahualam. So kita semua dah besar, kita sendiri boleh fikir dan kita sendiri boleh menilai siapa kita nak follow dan contoh yang mana kita nak ikut, dan benda apa yang kita boleh jadikan pengajaran. So guys, apa pendapat korang? Drop komen dekat bawah. Aku rasa itu saja untuk video kali ini. Yang baik datang pada Allah, yang buruk datang pada diri aku sendiri. Semoga video ni dapat memberi sedikit sebanyak pengajaran untuk kita semua guys. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum semua. Saya ingin menyatakan di sini saya adalah di antara orang yang berlakon di dalam video VTT tersebut. Saya diberi tugas untuk melakonkan watak sebagai ibu yang membawa anak OKU, yang mana saya di prank dengan menggunakan kek, dan saya bersetuju untuk melakukan watak itu demi untuk membantu anak-anak muda di dalam TikTok berkejaya di dalam TikTok dan terus mencapai kejayaan dan sukses. Itu tujuan saya sebenarnya. Yes, tapi dalam masa sama sebenarnya kita bukan nak prank mak ni, kita nak prank orang